أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imamul Allamah Abul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Zunnun Al-Misri mengajarkan orang yang menginginkan perilaku yang utama hendaklah mencontohi para pemikul air dari Baghdad. Seorang bertanya kepadanya, bagaimana mereka itu? Dia menjawab, ketika aku dibawa ke hadapan khalifah atas tuduhan berbuat bid'ah, aku melihat seorang pemikul air yang memakai serban, berpakaian kain Mesir yang bagus, membawa kendi-kendi tanah liat yang bagus. Aku berkata kepada seseorang, ini pasti pelayan minum sultan. Dia berkata kepadaku, bukan, ini adalah pelayan minum orang banyak, jadi orang awam. Aku mengambil sebuah cawan, minum darinya dan menyuruh sahabat-sahabatku, berilah dia 1 dinar. Pembawa air itu menolak wang itu dan berkata, anda adalah seorang tahanan, bukanlah sikap futuwah menerima sesuatu dari anda. Salah seorang sahabat kami menyatakan, tidak ada tempat dalam futuwah bagi tindakan mengambil keuntungan dari sahabat sendiri. Dia adalah seorang pemuda bernama Ahmad bin Sahal si pedagang, dan saya membeli sehelai jubah linen darinya. Dia hanya memintaku membayar harga modal yang dikeluarkannya untuk membeli jubah itu. Aku bertanya kepadanya, apakah engkau tidak mahu mengambil sedikit keuntungan? Dia menjawab, tentang harga jubah itu, aku mahu menerima pembayaranmu, tapi aku tidak mahu membebankan kewajiban apapun terhadapmu. Aku tidak akan mengambil keuntungan sebab tidak ada tempat dalam futuwah bagi tindakan mengambil keuntungan dari sahabat sendiri. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada pagi yang ke-6 ini kita kembali dapat menyambung pengajian kitab Ar-Risalatul Qushairiyah, Risalah Sufi Imam Abul Qasim Al-Qushairi. Tajuk kita masih lagi berkenaan dengan futuwah. Dan kita dah sebut futuwah ini ialah seorang senantiasa berfikir ingin melakukan kebaikan kepada orang lain. Seorang yang senantiasa ingin membantu orang lain. Dan seorang yang senantiasa tidak mengambil kesempatan daripada kelemahan, daripada kesusahan saudaranya. Maka sifat futuwah sifat yang terpuji, yang mulia. Sesiapa yang mengamalkan sifat ini, maka Allah Ta'ala bersama dengannya. Pertolongan Allah, penjagaan Allah dan lain-lain kebaikan hidup dunia dan akhirat. Pernah Zunnun Al-Misri, seorang ulama sufi yang terkenal, bila mana beliau difitnah, kononnya membawa ajaran sesat, sufi yang sesat, maka diadukan kepada khalifah. Maka beliau diminta menghadap khalifah atas sebab tuduhan tersebut. Maka Zunnun Al-Misri pun pergi bersama dengan beberapa orang sahabat dia, kembang dia. Sampai di hadapan khalifah, ataupun bila mana dia hampir nak bertemu dengan khalifah, tiba-tiba dia melihat seorang lelaki yang baik penampilannya,
dan bersamanya bekas-bekas air yang diberi minum orang-orang yang berada sekelilingnya. Maka kata Zunnun, barangkali dia ni pelayan raja. Pak comel penampilan dia, baik imej dia, dan nampak dia seperti bebas di kawasan istana ini. Lalu kata Zunnun, aku pun meminta air daripadanya. Lalu aku berkata, kamu ini penuang air bagi raja? Jawabnya, bukan. Aku cuma beri minum pada sesiapa sahaja, tak kira siapa. Maka Zunnun pun minum air tersebut dan dia ingin membayarnya. Lalu kata lelaki ini, tidak patut kami mengambil bayaran daripada orang yang ditahan. Kerana Zunnun waktu itu, bila diperintahkan menghadap raja sebagai seorang yang ditahan. Dengan kata lain, mungkin dia ditahan. Maka tidak patut kami mengambil kesempatan daripada orang yang dalam kesusahan untuk kami mengambil bayaran. Dan sama juga berlaku dalam satu kisah seorang ulama. Bila mana dia membeli pakaian daripada sahabatnya. Maka sahabatnya cuma berkata, bayarkan kepadaku modal sahaja. Lalu katanya, mana untung kamu? Maka jawab sahabatnya ini, tidak patut kami mengambil keuntungan daripada sahabat baik. Tuan-tuan sekalian, dua cerita yang menunjukkan sifat futuwah ialah tidak mengambil kesempatan daripada kesusahan orang lain. Ini pada zaman sekarang sebagai contoh. Lalu kita mula berusaha menaikkan harga barang, kononnya orang lebih perlu. Maka ini bukanlah satu sifat kemanusiaan. Jauh sifat kesufian. Arti dalam keadaan susah, semuanya cuba dinaikkan harga. Ni mahal, ni mahal, ni mahal, ni mahal. Dia topeng muka pun letak harga mahal. RM10 satu misalnya. Sanitizer pun letak harga melambung-lambung. Bukanlah satu akhlak yang baik ketika manusia dalam kesukaran, kesusahan, kita mengambil keuntungan seumpama itu. Lainlah kalau kita dalam keadaan keamanan, kemewahan, silakan. Islam tidak menetapkan keuntungan berapa kita nak ambil. Tapi pada waktu-waktu yang sukar tidak patut. Sebab itu kita lihat bagaimana Uthman bin Affan ketika mana Madinah dilanda dengan Al-Qahd, kemarau yang panjang. Maka Uthman melihat penduduk Madinah berada dalam kesusahan. Baru datang rombongannya daripada Syam, rombongan barang-barang dagangannya yang berupa keju, tepung dan sebagainya. Maka ramailah para peraih atau pedagang-pedagang ingin membeli daripada Uthman. Sebab Uthman ni dikira macam sebagai pemborong besar. Dan peniaga-peniaga ini pun nak beli. Jualkan pada kami. Untuk kami mengambil, untuk kami jual pada orang ramai. Lalu kata Uthman, berapa ganda kamu nak berikan keuntungan? Kami berikan 1, 2, 3 kali ganda. Kata Uthman, ada yang nak memberikan kepada aku lebih pada kamu. Lebih pada kamu. Apa dia siapa? Allah. Lalu Uthman mengarahkan supaya rombongan yang membawa barang dagangan daripada Syam ini disedekahkan pada penduduk Madinah. Dalam situasi penduduk Madinah susah dan sukar. Uthman tahu bukanlah satu sifat futuwah, mengambil kesempatan. Bahkan dia memudahkan. Tuan-tuan kena ingat bahawa Allah datangkan kesusahan ini untuk menguji orang-orang kaya, untuk menguji para pedagang, para peniaga, untuk menguji semua manusia. Apakah dalam kesusahan ini adanya golongan yang kita sebut sebagai selfish, mengambil kesempatan. Orang yang mengambil kesempatan ketika orang susah, maka dia pasti tidak akan mendapat kesenangan yang diinginkan. Bahkan pasti akan datang kepadanya waktu-waktu dia akan menerima akibat perbuatannya. Maka tak patut kita berurusan dalam situasi-situasi sukar ini dengan mengambil kesempatan. Bukan dalam Islam, kita kalau belajar dalam bab jual beli, dia ada satu jual beli yang dilarang dalam Islam. Dia panggil bai'ul muttar, jual beli terdesak. Jual beli terdesak kadang-kadang ada setengah orang dia susah. Anak nak masuk universiti atau isterinya masuk di ward hospital perlukan pembayaran atau membeli obat. Atau kadang-kadang seorang tu ditimpa dengan musibah, tak ada modal, terpaksa jual motosikal, jual kereta. Hatta kadang-kadang terpaksa jual rumah. Dia nak buat pembedahan jantung, kena jual rumah dia. Contoh. Lalu kita pun mengambil kesempatan, kita tahu dia nak duit ni. Ni motor berapa harga? Ikut harga pasaran 4,000. Kata tak apa, saya beli dengan harga 1,500.
Ramai orang mengambil kesempatan begini. Jual beli orang susah. Islam mengharamkannya. Walaupun jual beli itu sah, tapi ia haram. Kerana menzalimi orang. Patutnya membeli dengan harga pasaran. Bukan kita boleh beli harga yang lebih tinggi. Itu lebih baik. Awak nak jual berapa? Saya nak jual 3,000. Tak apa, saya beli awak 4,000. 1,000 saya sedekah. Maka ini futuwah. Akhlak yang baik. Bukan dengan cara sebaliknya. Kalau kita baca kisah yang masyhur, kisah Imam Abu Hanifah. Ada seorang wanita menyulam kain, mengait kainnya sendiri, lalu datang bertemu Abu Hanifah ingin menjualnya. Berapa kamu nak jual? Kata Abu Hanifah. Dia 100 dirham. Kata Abu Hanifah terlalu murah. Dengan nilai, dengan mutu. Kalau begitu 200 dirham. Oh, ini pun masih murah. Angkat lagi harga. Sehingga wanita ini menjualnya dengan harga 400 dirham. Barulah Abu Hanifah membelinya kemudian menjualnya. Lihat, ini futuwah. Jangan mengambil kesempatan kebodohan orang dalam pasaran. Untuk kita nampak, oh ini tak tahu apa, biar saya jual dengan lebih mahal. Saya ambil harga murah, saya akan jual lebih mahal. Bukanlah itu futuwah. Artinya, dalam akhlak futuwah ini, sifat futuwah yang kita bicarakan beberapa hari ini, ialah jangan mengambil kesempatan daripada kebodohan orang. Jangan mengambil kesempatan daripada kesusahan orang. Jangan mengambil kesempatan daripada musibah orang. Tetapi, inilah ruang-ruang untuk kita tunjukkan kebaikan, ruang-ruang untuk kita tunjukkan kemuliaan akhlak kita. Yang kita cari redha, keuntungan di sisi Allah Ta'ala. Demikian juga bila kita bermuamalah dengan orang yang kita kenal, sahabat-sahabat kita, geng rapat. Takkanlah kita nak buli kawan kita dengan harga yang melampau. Muamalah kita dengan keluarga kita. Meniaga dengan mak, dengan ayah sendiri. Mak kata berapa ni? Kita mak ni harga special untuk mak RM200. Orang lain dijual 150, mak dia bukan tahu 200. Muamalah dengan ibu bapa, adik beradik, keluarga terdekat, bukan sahabat-sahabat. Perlu ada sifat futuwah. Mereka bukanlah orang yang kita patut buli mereka. Bukan tunjukkan hubungan, keakraban tadi. Sehingga dia rasa, oh memang betul awak sahabat saya. Awak kawan saya, memang harga dia. Sebenarnya saya biasa ambil 160. Bila awak kawan bapak saya ambil 140. Modal je. Maksudnya kita lakukan pada kawan-kawan yang tertentu, yang baik. Demikian juga muamalah dengan orang baik-baik. Kita muamalah dengan tok-tok guru, tuan-tuan guru, para asatizah, orang yang baik, orang berakhlak baik. Janganlah kita, sebab mereka ni ialah pengiklan yang terbaik. Kalau kita silap, habis kita. Bila kita baca kisah Nabi Allah Musa dan Khadir AS, bila dia menaiki perahu menyeberangi laut, maka empunya sampan tadi tidak mengambil upah. Kerana mereka mengenali Khadir, seorang yang baik. Tak ambil. Itu begitu muamalah futuwah. Tak untunglah ustaz, sebab dia baik semua. Tak, maksudnya, ada orang tertentu dalam hidup kita perlu menampakkan keistimewaan. Kalau tadi Zunnun sebagai orang tawanan, dia beri percuma ini tawanan. Orang yang susah, kita kenal ni, kita niaga kedai makan. Dia pun tengok dia buat keluarga dia ramai, nak makan juga kat kedai. Tapi dia order roti sekeping bagi 3 orang siang ni. Kita tengok, wish, ini orang tak punya kemampuan, tapi dia nak. Apa salahnya ni? Ni hadiah daripada kami. Roti tempayang satu. Ini satu futuwah akhlak yang baik. Yang dia perlu bayar, bayar. Tapi sebahagian yang kita tunjukkan. Seronok. Tengok air berkongsi ni. Ini berkongsi. Bukan geng-geng diet. Geng diet memanglah. Dia kongsi. Tapi ni memang kita tahu. Tak mampu nak order. Si ayah dia marah. Jangan order sembarangan. Ayah dia cuma order 2 air. Kita kongsi. Maka apa salah tuan kedai yang prihatin ini? Tak apa. Ni hadiah percuma air. Air simple je ni. Air sirap. Ini air sekian. Saya bagi percuma ini. Ni memang kita bagi pakej percuma. Tuan-tuan, ini futuwah-futuwah ini menjadikan indahnya hidup bermasyarakat. Indahnya hidup berukhuwah. Indahnya hidup bersilaturahim. Indahnya hidup dalam masyarakat yang saling menunjukkan keprihatinan bila berlaku kesukaran dan kesusahan. Tapi kalau kita hidup dengan masyarakat perkapitalis ini, inilah peluang kami ambil untung banyak-banyak.
Maka sistem kapitalis berjalan. Membunuh persaudaraan. Membunuh ukhuwah. Membunuh silaturahim. Bukan membunuh kemanusiaan. Kerana mereka mengambil kesempatan dengan melampau-lampau. Bukan begini caranya. Allah dah beri untung kita banyak. Mungkin saat suka ini hanya beberapa belas hari. Seminggu dua ni. Mungkin. Mudah-mudahan Allah mengangkatnya. Tempoh inilah kita tunjukkanlah kemuliaan akhlak. Sebab siapa yang membantu orang dalam kesusahan, siapa yang menolong orang dalam kesusahan, maka Allah akan menolong dia. Allah akan membantu dia. Kama tadinu tudan. Kebaikan apa pun kita buat, kita akan dibalas. Hal jazaul ihsan illa al-ihsan. Bukankah setiap kebaikan, ihsan rasa belas kasihan itu akan mendapat ihsan juga. Ini kebaikan juga. Kerana itu tuan-tuan sekalian, jangan mengambil kesempatan dalam kesusahan masyarakat. Satu. Jangan mengambil kesempatan daripada sahabat-sahabat yang baik dengan kita. Dua. Jangan mengambil kesempatan daripada orang-orang yang baik, yang mulia. Jangan mengambil kesempatan yang keempat pada kaum keluarga kita. Biar muamalah kita ini bersifat murunah, fleksibel. Yang straight, tak kira lah balung satu harga semua. Tidak begitu. Tunjukkan kelainan. Saat kalau terpaksa Ustaz ni gini begini, tak apa awak beri harga ni, ada hadiah dah sikit, ni hadiah. Nampak lain. Artinya takkan tuan-tuan bila muamalah kita manusia sama je. Ada orang lebih rapat dengan kita. Waktu kita susah, kita nampak dia. Ada orang yang kita katakan dia baik. Waktu kita ada masalah, kita mengadu pada dia. Maka futuwah itu mengenali manusia dalam keadaannya. Muamalah dengan dia dalam keadaan dia. Yang penting kita tidak pernah mengambil kesempatan secara melampau, kesempatan yang tidak patut kepada setiap orang berada sekeliling kita. Seorang laki-laki yang mengaku berfutuwah datang daripada Naisabur ke Nasha, di mana seorang mengundangnya makan bersama sekelompok orang yang memiliki sifat futuwah. Ketika mereka selesai makan, seorang budak perempuan datang untuk mencurahkan air untuk membasuh tangan mereka. Laki-laki daripada Naisabur itu menarik tangannya dan berkata, berdasarkan aturan futuwah, tidaklah dibolehkan seorang gadis mencurahkan air untuk laki-laki. Tapi seorang yang lain yang hadir di situ berkata, aku telah datang ke sini selama bertahun-tahun tanpa mengetahui apakah laki-laki atau wanita yang mencurahkan air untuk membasuh tangan kita. Ini satu lagi sifat futuwah. Di mana Imam Al-Qushairi, dia Abdul Qasim Qushairi beri contoh macam-macam bentuk futuwah. Kita ulang balik futuwah, satu sifat yang cukup mulia yang ada pada seseorang. Dikatakan bahawa berkumpul kelompok-kelompok yang mulia ahli futuwah ini. Mereka berkumpul, bertemu, berbicara, berdiskusi, berdialog. Sesudah itu mereka dijamu dengan makanan. Dijamu makanan adalah seorang perempuan. Perempuan ini kita sebut jariah. Budak kecil, budak hamba. Maka dia pun basuh tangan orang yang hadir waktu itu. Maka seorang yang datang daripada Naisabur ini, tengok perempuan dia pun tarik tangan. Ini bukan akhlak yang baik kita dibasuh tangan oleh seorang kanak-kanak perempuan. Bukan begitu. Ada seorang lagi berkata, saya dah banyak kali datang bertahun-tahun. Ini majlis rutin. Saya tak pernah tengok perempuan ke lelaki. Yang saya tahu saya cuma basuh tangan. Artinya apa dia? Futuwah menjadikan kita tidak memerhatikan secara mendalam ataupun memerhatikan secara terlalu prihatin pada sesuatu tak patut kita beri perhatian. Tak patut beri perhatian. Umpama ni contoh begini tuan-tuan sekalian. Kita kalau pergi rumah orang jadi tetamu. Maka kita diajar dalam adab bertamu, jangan tengok kiri kanan, tengok benda tu, tengok lalu untuk menyebut kekurangan itu, kekurangan ini tak. Fokus kita, kalau dia angkat makanan, dah kita makan makanan. Kalau dia angkat minuman, kita minum air yang dihidang. Kita tak tengok isteri kat dapur. Kita tak tengok pembantu rumah dia. Kita tak tengok tu tak. Itu bukan dalam perhatian kita. Apa yang diberikan okey. Tapi ada orang mungkin tuan-tuan dia tengok dan dia komen semua. Dia tengok, kenapa isteri awak pakai pakaian itu kat rumah? Dia komen.
Kenapa pembantu awak macam tu? Kenapa anak awak macam ni? Maka dia akan menjadikan tuan rumah tak akan selesa. Kalau datang rumah, komen banyak tu. Kenapa dinding awak ni warna biru? Kenapa dinding ni warna merah? Dia nak komen. Bukan sifat futuwah. Untuk kita berada dalam majlis orang, untuk kita komen semua benda. Kita tak diajar begitu. Duduk, fokus dengan apa yang kita dilayan. Yang kita dilayan ambil. Jadi seorang nak tengok siapa tukang basuh tangan saya. Tengok kendi, tengok tempat air basuh tangan. Kenapa pakai yang ni? Muncungnya tak berapa. Kenapa tak ni? Tak, just ambil je. Futuwah berarti jangan terlalu mempedulikan sekeliling kita yang kita tidak ada kaitan. Yang tidak memberi apa pun keaiban kepada kita, kelemahan pada kita. Bahkan barangkali mengganggu tuan rumah yang menjemput kita. Artinya, lelaki ni kata, saya pun tak perasan siapa yang. Saya cuma, dia suruh basuh tangan. Yang ni dia perasan, dia tengok siapa. Tidak begitu. Futuwah, kita tidak memberikan perhatian pada benda yang kita tak diperintahkan memberi perhatian. Mansur Al-Maghribi menuturkan, seseorang ingin menguji Nuh Al-Ayar An-Naisaburi. Dia menjual kepada Nuh seorang budak perempuan yang diberi pakaian laki-laki. Dengan pernyataan tersirat bahawa budak itu adalah budak laki-laki. Budak ini mempunyai wajah cantik yang bersinar cemerlang. Nuh membelinya dengan fikiran bahawa budak itu laki-laki. Budak itu tinggal bersamanya selama berbulan-bulan. Seorang bertanya kepadanya, apakah Nuh tahu bahawa engkau adalah seorang gadis? Dia menjawab, tidak, dia belum pernah menyentuhku kerana mengira bahawa aku laki-laki. Baik, ada seorang dia nak uji seorang soleh ini. Namanya Nuh Al-Ayar atau Al-Ayar. Dia berikan hadiah seorang budak pelayan. Budak ni budak perempuan. Tapi dipakaikan pakaian lelaki. Nak tengok apakah Nuh ini perasan benda ni atau tidak. Maka budak ini terus melayannya beberapa bulan. Lalu seorang bertanya, apakah tuan kamu tahu kamu ni perempuan? Dia tak tahu. Dia even tak pernah sentuh aku, tak pernah dekat aku. Artinya, bukanlah antara sifat futuhah itu. Mereka tidak mempedulikan kaitan dengan mereka. Ada seorang pelayan yang penting dah layan sudah. Tak cek benda tu, tak cek pun tak ada. Bukan satu perhatian utama mereka. Untuk membongkarkan rahsia, mencari rahsia, mendetili sesuatu yang tidak patut mereka detili. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi berkata, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara keindahan Islam seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak ada kaitan dengannya. Si Nuh ini, bila yang melayannya ini, dia pun tak peduli orang ni siapa-siapa. Melayannya cukup. Dia tidak mahu untuk mengambil tahu apa yang tidak punya kaitan langsung dengan dirinya. Maka ini sifat yang baik. Bila dikatakan sifat futuwah ini, tuan-tuan sekalian, kita janganlah bertanya pada benda yang tidak memberi keuntungan kepada kita. Tak beri manfaat kepada kita. Bukan kita lebih lihat kepada apa yang menjadi kebaikan kita. Kadang-kadang kita memanglah suka tanya, semua benda kita nak tanya. Kita pergi rumah orang ni, tanya ni, pinggang ni beli kat mana? Beli berapa dozen? Tanya. Kenapa tanya? Saja. Saja je. Soalan tanya tu saja. Ya, kita tak kata berdosa, haram, tidak. Tetapi orang yang punya futuwah, dia tidak menyibukkan dirinya bertanya tentang perkara yang tak beri faedah kepadanya. Tak faedah langsung kepadanya. Jadi dalam situasi-situasi, kita sebut semalam bagaimana kita nak manfaatkan waktu kita. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Sentiasalah ambil perkara-perkara yang beri manfaat pada kita. Berusaha mengambil yang memberi manfaat. Yang tak beri manfaat, maka jangan. Rugi kita. Sebab itu jangan mempedulikan sesuatu yang tidak punya kepentingan atau punya faedah untuk diri kita. Dikatakan, seorang laki-laki yang berfutuwah diperintahkan menyerahkan seorang budak laki-laki miliknya pada sultan. Tapi dia menolak. Dia lalu dihukum dera 1000 kali. Tapi masih tetap menolak menyerahkan budaknya. Malam itu udara sangat dingin dan dia terkena junub. Setelah bangun, dia pun segera mandi dengan air yang sangat dingin. Seorang mengatakan kepadanya, engkau mengambil risiko mati dengan mandi air sedingin ini. Dia menjawab, aku malu kepada Allah Ta'ala kerana aku rela menderita 1000 pukulan cambuk demi seorang makhluk
tapi tidak bersedia menahan dinginnya mandi demi kerananya. Ada seorang lelaki soleh. Raja ni dia berkenan dengan budak dia. Maksud budak ni, kalau kita cerita zaman dulu, dia ada budak-budak suruhan, hamba, dengan bahasa mudah, hamba. Itu zaman dulu. Islam tidak menyuruh perhambaan. Tetapi Islam juga melihat suasana. Kerana suasana ketika itu semua menggunakan hamba. Tapi Islam mengajar, kerana benda itu ialah diterima umum, Islam mengajar berlaku baik pada hamba. Kemudian Islam mengajar cuba membebaskan hamba. Kerana itu banyak denda-denda dalam Islam, bebaskan hamba, merdekakan hamba. Oleh kerana kita katakan macam contohlah hari ni hidup dalam bernegara, semua orang negara kenakan cukai. Cukai ni cukai. Maka seolah-olah masyarakat menerima konsep cukai. Maka datang Islam. Islam tidaklah mengharamkan cukai itu secara mutlak. Tetapi Islam memimpin kita mengenakan cukai yang berpatutan, mengembalikan semula manfaat cukai kepada pembayar cukai dengan cara berkesan. Islam kata, tidak, no, bukan begitu. Suatu yang diterima dalam masyarakat. Maka Islam menerimanya kalau dia tidak bertentangan dengan syarak. Tetapi ada garis panduan. Umpamanya tuan-tuan lihat contohlah. Bila semua negara menerima konsep-konsep tertentu. Menggunakan pasport untuk keluar masuk. Zaman dulu mana ada pasport ni. Sekarang ada pasport ni, ada IC dan sebagainya. Islam tidak menentang sesuatu yang diterima oleh masyarakat. Apatah lagi membawa kebaikan. Tetapi Islam ada garis panduan yang baik. Yang jelas. Baik, kembali pada cerita hamba tadi. Lalu hamba ni sultan nak. Oh, bila orang yang berkuasa dia nak. Ini masalah besar. Tetapi lelaki ni, Masya Allah, tegas orangnya. Dia tak nak kasih. Akhirnya kerana tak nak kasih, dia dihukum. Kena sebat. Kena pukul. Pukul. Banyak kali lah kena pukul. Dan duduk dalam penjara. Kerana mengambil risiko tersebut. Tiba-tiba dalam penjara tadi, tidur mimpi. Mimpi berjunuk. Yang orang lelaki ni, walau dah kahwin pun, dia boleh mimpi lagi. Sebab tu hati-hati Ustaz tak bagi tidur dalam kuliah tu, takut mimpi habis. Orang lelaki ni walaupun dah kahwin, Ustaz dah kahwin 3 ni 4. Jangan awak boleh mimpi lagi tau. Mimpi tu benda sesuatu yang mungkin berlaku pada ramai lelaki. Dan kita baca dalam hadis, kisah-kisah sahabat, yang bila mereka pergi perang bermimpi, ini mimpi, pergi musim haji pun mimpi. Itu benda yang biasa. Maka dia bermimpi, berjunuk. Maka dia kena mandi wajib. Tapi waktu itu harinya begitu sejuk. Dia terus mengambil risiko mandi dengan air sejuk. Oh, mandi sejuk. Tahulah kalau siapa yang pernah duduk di negara musim sejuk, mandi air sejuk. Saya ingat dulu saya kat Mesir, mandi air sejuk. Kita panggil difayah atau sakhanah. Sakhanah zaman saya belajar dulu, kena hidup api, cari mancing. Tak macam hari ni, elektrik. Oh, tunggu dulu api gas ni masuk. Bila mandi tu, melompat-lompat kita. Sejuk. Tapi bukan mandi junub. Tentu bujang. Biasa mandi, lama tak mandi, kena mandi. Tapi dia punya sejuk, Masya Allah. Kalau kawan saya dia mandi bunyi suara dia jerit. Oh, dia punya sejuk. Maka lelaki ni, dia mandi, orang kata, kenapa lah awak sejuk-sejuk mandi ni? Tayamum sudahlah. Lalu dia berkata, kalau aku sanggup menanggung risiko berhubung persoalan makhluk, kenapa aku tidak mau menanggung risiko aku dalam mentaati Allah? Contoh kalau kita beri contoh. Kadang-kadang untuk urusan duniawi, beratur. Kenapa pada urusan ukhrawi kita tak nak ada sedikit pun susah? Nak senang belaka. Nak senang. Kadang-kadang untuk urusan duniawi, nak apa ni? Saya nak makan kambing 60 hari. Ustaz. Oh, Ustaz. Pagi-pagi dah siap konvoi. Urusan duniawi. Urusan ukhrawi, nak bangun subuh pun lambat. Tak bersungguh. Sebut je nak pergi Langkawi, beli pinggan mangkuk. 4 pagi bangun dah. So kenapa nak pergi Langkawi? Beli pinggan mangkuk, urusan duniawi. Sebut je urusan ukhrawi, bangunlah qiyam mulai, tak bangun dia. Ini satu contoh. Orang yang tidak punya futuwah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita malu. Kalau urusan dunia kita bersungguh-sungguh. Kadang-kadang beli mainan anak-anak beratus. Asal anak suka, anak gembira 100. Ni 100.
4 orang anak 400. Tapi bila nak derma, ya Allah, RM4 bagi. Urusan-urusan duniawi, kita bersungguh. Urusan ukhrawi, kita main-main, tidak bersungguh. Walhal, akhirat itulah milik kita. Dunia itu yang kita tinggalkan. Kita tak kata tak boleh bersungguh-sungguh hal duniawi. Kita tak kata begitu. Memang Islam, agama ajar kita bersungguh-sungguh. Tapi tidakkah kita malu? Kalau hal dunia kita bersungguh, hal akhirat kita tak bersungguh. Kena peminat bola bersungguh ni jaga malam. Tapi yang peminat kuliah pun duduk depan pun tidur lagi. Tak bersungguh. Yang minat bola ni air kopi depan. Tak cukup air kopi. Kopi pun dekat depan. Kopi. Air panas pun kat depan. Senang bancuh. Untuk bersungguhnya dia. Saya bila baca kisah-kisah ulama' bersungguh dalam belajar. Muhammad Hasan Al-Syaibani. Dia kalau baca buku letak air tepi. Bukan untuk diminum. Untuk renjis muka dia kalau mengantuk. Dia kata apa? Mengantuk itu kepanasan. Air itu yang akan menghilangkannya. Mengantuk ni ialah sifat panas yang ada pada diri kita. Mengantuk. Sebab itu bila ambil air yang sejuk, letak, terus. Mengantuk ni bagaikan api. Dia tak akan padam melainkan dengan air. Dia akan padam dengan air. Sebab itu seorang yang mengantuk, tuan-tuan ambil air, terus. Renjis muka dia. Jadi kita tunjukkan kesungguhan. Bagaimana kita melayani perkara akhirat. Jangan hal-hal duniawi saya katakan bersungguh. Yang naik kereta bila ngantuk ni, tampur muka. Jangan tidur ni. Nak sampai pukul berapa ni? Tolak pukul 7, nak sampai pukul 10.30. Nak pergi air hitam. Rasa dia ngantuk. Tampur. Cubit. Cekik. Orang sebelah pun tumpang cubit. Urut belakang. Kenapa? Penting saya kena sampai awal. Tapi kalau urusan ukhrawi, dengar khutbah Jumaat, biar je. Tampur muka tu sekali. Sedar. Artinya ada kesungguhan. Jangan hal ukhrawi kita mengambil sambil lewat. Tapi hal duniawi, Masya Allah. Habis ikhtiar, habis usaha, asalkan kita dapat. Maka itu bukanlah sifat futuwah. Futuwah meletakkan, mencari, berusaha bagi menjadikan hal agama ini kita mampu menanggung risiko dia. Tak apa. Kenapa? Menunjukkan kesungguhan kita. Sekelompok pemuda futuwah pergi mengunjungi seorang laki-laki yang terkenal kerana futuwahnya. Laki-laki itu menyuruh pelayannya membawa tilam makanan. Membawa tilam. Saya membawa tilam saja, tak ada tilam makanan. Pelayan itu tidak mengerjakan perintahnya. Maka orang itu lalu memanggilnya sekali lagi. Para tamu saling berpandangan dan berkata, ini tidak benar. Dalam aturan futuwah, seorang tidak boleh mempekerjakan pelayan yang berulang kali menolak membentangkan tilam. Bukan tilam makan. Tilam. Laki-laki itu bertanya kepada pelayannya. Baik, kita betulkan balik terjemahan. Maksudnya ialah sufrah. Bukan tilam makanan. Artinya sufrah ni apa yang kita sebut? Kita hampur makanan. Tapi di sini terjemah tilang makanan. Tilang tu macam katil pula. Artinya kain sufrah untuk makan. Laki-laki itu bertanya pada pelayannya itu, mengapa begitu lama engkau baru mendatangkan sufrah itu? Si pelayan menjawab, ada seekor semut pada sufrah itu. Tidaklah patut menurut futuwah membentangkan sufrah untuk para tamu yang satria manakala ada semut di atasnya. Sebaliknya tidak benar pula mencampurkan semut dari kain sufrah itu. Jadi saya menunggu sampai semut itu merayap pergi sendiri. Para tamu berkata pada pelayan itu, engkau telah menunjukkan pemahaman yang tinggi. Engkau adalah pelayan yang patut melayani para satria. Dia ceritakan ada sekumpulan orang-orang soleh mendatangi sahabat-sahabatnya yang soleh. Maka ada dia punya pembantu dia, macam kita sebut tadi, hamba. Okay, bawakan kain sufrah, kita nak start makan. Disunat bila kita makan, kita hampurkan sufrah. Ini dapat menghalang kotoran daripada merebak. Dan senang membersihkannya. Rasulullah SAW menggunakan sufrah. Para sahabat demikian juga, sufrah. Kita pakai sufrah ni untuk kita hampar sebelum kita makan. Lalu, pelayan ini tak nak bawa. Dia tunggu lagi. Lalu tuan dia kata bawa kain sufrah. Dia masih tunggu lagi. Dia ulang lagi bawa kain sufrah. Tetamu kata, apa jenis pelayan?
Bos dah suruh berkali-kali, dia gay. Tak patut ni. Bukan begini pelayan pada orang-orang yang baik. Pada orang-orang yang soleh. Akhirnya dah beberapa kali, barulah dibawa kain sufrah. Lalu ditanya, kenapa kamu lambat bawa kain sufrah? Maka katanya, sewaktu aku nak bawa kain sufrah tadi, aku nampak semut. Maka tak patut aku bawa kain sufrah yang ada semut depan tetamu. Dan tak patut juga aku campurkan semut tu. Menzalimi semut tadi, buang. Biar semut tu bergerak sendiri. Kita tahu ada larangan membunuh semut tanpa sebab. Biarkan semut tu sendiri. Maka kata orang-orang soleh yang hadir, Masya Allah, kamu memahami futuwah lebih pada kami. Bila kita kata buat baik, bukan sekadar pada manusia, bukan pada binatang. Tentang kisah yang masyhur, bila Amr bin Al-As, radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mana dia buat kemah besar, orang Arab panggil fustat. Ketika mana memasuki Mesir, lalu dia menyuruh tenteranya, kita dah nak bersuai, kemaskan kemah. Lalu kata para tenteranya, tuan, atas tadi ada burung buat sarang, ada telur. Lalu kata Amr bin Al-As, biarkan dia. Biar dia bertelur, biar sekian-sekian. Lihat bagaimana beri hak kepada binatang. Sebab itu dalam Islam melarang kita curi telur burung sehingga mengganggu ibunya. Islam melarang kita untuk mengambil anak burung sehingga mengganggu ibunya. Bukan haram kita memisahkan anak dengan ibunya. Sama ada binatang, sementara manusia. Tak boleh pisahkan antara anak dengan ibunya. Ataupun anak dengan ayahnya. Ya, kalau manusia, kalau kita tengok orang-orang yang bercerai ni, misalnya, ada anak. Anak tu jadi subjek ataupun jadi cara mereka melepaskan kemarahan. Si ayah colek anak, tak nak bagi mak tengok, berdosa. Si mak pula colek anak, jangan ayah tengok, pun berdosa. Kedua-duanya ialah yang menyayangi anak ini. Si ibu punya hak melihat anak, si ayah juga punya hak. Jangan satu pun memisahkan antara kedua ibu bapa ini dengan anak. Kita yang jadinya ayah mertua misalnya, kena tahu tentang hukum hakam ini. Ini anak ni anak berkongsi suami isteri. Janganlah sesikan denam-denam. Tak nak bagi bapak dia tengok. Tak, awak tak nak tengok dia, tak apa. Anak tu, hak dia juga. Suami juga begitu. Saya tak nak bagi mak dia tengok. Jangan begitu. Ini ibu dia. Islam melarang kita menzalimi naluri ibu ayah. Sebagaimana Islam melarang dipisahkan anak-anak binatang, apatah lagi anak-anak manusia. Anak-anak manusia. Jadi anak-anak binatang ni tuan-tuan sekalian, jangan kita pisahkan dari mak ayah dia. Sebab kalau tujuan kami asing untuk beri perhatian yang lebih baik, lebih bagus misalnya, ya, tidak sampai kita memisahkan terus dengan ibu dan ayahnya. Kerana mereka juga Allah ciptakan kasih sayang. Binatang-binatang ni Allah ciptakan kasih sayang dalam diri mereka, sehingga mereka mengangkat kaki takut terpijak anaknya. Sehingga mereka begitu marah kalau anaknya diusik. Islam melarang kita colek anak binatang ni. Jangan. Anak burung ke, anak apa, jangan. Saat lawa ni saya ambil ni. Kesian mak dia cari merata, cari. Maka ini bukan cara yang bagus. Bukan cara yang betul. Baik, itu futuwah. Dan satu kisah yang lain. Suatu ketika, ada seorang jemaah haji yang bermalam di Mina. Dia mengira pundi-pundinya dicuri orang. Dia melihat Ja'far As-Sadiq dan memegang tangannya serta bertanya, apakah engkau yang mencuri pundi-pundiku? Ja'far bertanya, apakah isi pundi-pundimu itu? Laki itu menjawab, wang sebanyak 1000 dinar. Ja'far lalu membawa laki-laki itu ke rumahnya dan memberinya wang 1000 dinar. Laki-laki itu kembali ke tempatnya menginap, masuk ke kamarnya dan menemukan pundi-pundinya yang dikira hilang tadi. Maka dia pun lalu pergi menemui Ja'far As-Sadiq dan minta maaf kepadanya serta mengembalikan wangnya. Tapi Ja'far menolak mengambil wangnya kembali dan berkata, saya tidak pernah menuntut kembali barang yang telah saya berikan. Orang itu bertanya kepada seorang yang ada di tempat itu, siapakah laki-laki itu? Yang ditanya menjawab, Ja'far As-Sadiq. Salah seorang daripada ulama tabi'in yang terkenal, itu Ja'far bin As-Sadiq. Atau Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. As-Sadiq ialah gelarannya, yang meninggal tahun 100
48 Hijriah. Baik, pada musim haji, seorang jemaah kehilangan pundi ni, kita katakan bekas duit dia. Sisa. Dia ada pakaian dia, dalam pakaian tu ada poket duit. Maka dia melihat pakaian ni hilang. Dalamnya ada duit 1,000. Ada 1,000 dinar di dalamnya. Maka dia lihat benda yang sama ada pada Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Pakaian tu. Maka dia pun tangkap pegang tangan. Awak curi Ni pakaian saya. Awak curi, dalam tu ada duit. Kata Ja'far, dalam tu ada apa? Ada duit. Banyak mana 1,000 dinar? Okey, tunggu jap. Ataupun ikut aku. Ikut, dia pun ambil duit dia 1,000 dinar, diberikan. Maka lelaki ni bila dapat duit 1,000 dinar, dia pun okeylah. Barang saya selamat. Tiba-tiba, bila mana dia balik ke rumahnya, ataupun dia masuk ke bilik tempat, musim haji ada tempat dia, dia tengok pakaiannya ada di situ dan duitnya masih di situ. Artinya dia tersalah tuduh. Tersalah tuduh. Kan nampak sama. Akhirnya dia kembali menemui Ja'far As-Sadiq. Minta maaf, saya tersalah ni, ambillah balik duit. Kata Ja'far, tak, saya tak ambil balik duit yang saya berikan pada orang. Syekh, saya tersalah ni. Dia tak, saya tak ambil, tak apa, saya halalkan. Lelaki ni pun terpegun, siapa orang ni? Dia tanya, itulah dia Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Radhiyallahu ta'ala anhu. Seorang tabi'in yang terkenal daripada keturunan anak Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Keturunan Sayyidina Ali. Ataupun keturunan Nabi SAW. Jadi lihat bagaimana tuan-tuan. Kadang-kala kita mungkin dituduh. Terutama hari ni barang sama kan. Ini selipar saya ni. Selipar sama. Selipar awak tak pernah ambil lah. Tiba balik jawab kereta, rupanya ada kereta selipar. Nak hantar balik ke tuang yang dituduh. Tapi tak apa, saya memang niat bagi kat awak sebenarnya. Tanya ni orang yang hebat. Dia tidak mudah kita katakan respon cara negatif bila saja dituduh. Kita kan kalau dituduh saja mengamuk, marah. Tak. Sifat kita terbuka. Bila dituduh, kita bukan lebih suka defensif. Tapi kita cuba menyelesaikan. Menyelesaikan jauh lebih baik daripada kita menuduh. Kadang-kala tuan-tuan sekalian, ada benda yang saya sebut sama lah, baik slipernya sama. Atau tengok tisu sama. Kita silap letak tempat tisu, tengok ini macam tisu aku, dia pun ambil. Orang tu ambil. Kita tak kata, ini tisu saya. Tidak secepat itu. Biar orang ambil hak kita, tak apa. Jangan kita ambil hak orang lain. Kalau orang mendakwa hak kita tu hak dia, kalau salah faham, tak apa. Silakan ambil. Saya pun tak kisah. Sehingga orang ni pasti akan malu sendiri dengan apa yang dilakukan. Tapi yang penting dalam kisah dan cerita ini, bagaimana kalaupun kita dituduh, jangan secepat untuk kita bereaksi dengan reaksi yang tidak baik. Lihat Ja'far Sadiq, dituduh mengambil duit. Ini ulama besar. Ya ke? Tak apalah, saya pulangkan. Walau dia tak mengambil apa-apa. Bukan mulia lagi akhlak. Dia kata, apa yang saya berikan, saya tak ambil semula. Dia kata, ini futuah. Dengan bahasa mudah. Bagaimana futuah ini membentuk sifat ihsan kepada hamba-hamba Allah. Tuan-tuan, tak pernah rugi kita buat baik pada sesiapa pun. Kita kalau buat baik pada makhluk Allah, mana-mana pun. Sama ada manusianya, jinnya, hatta binatang-binatangnya, kita tak pernah rugi. Kebaikan tidak pernah menjadikan kita orang rugi. Yang menjadikan kita rugi bila kita tidak melakukan kebaikan, atau meninggalkan kebaikan, atau melepaskan kebaikan, kita rugi. Jadi kebaikan bagi orang beriman ialah permata di mana pun dijumpai dia akan ambil. Kebaikan itu ialah kekayaan orang beriman. Tidakkah kita mau kaya? Mana ada peluang kaya kita nak. Maka itulah kebaikan. Maka jangan kita memilih-milih dalam melakukan kebaikan. Lakukan kebaikan sekadar apa yang kita, peluang yang ada pada kita, kemampuan yang ada pada kita. Mudah-mudahan kita sentiasa bersifat berfutuwah dalam kehidupan kita seharian. Dan sekadar itu perkongsian kita pagi ini. Mudah-mudahan memberi manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.